أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi insya-Allah pada kesempatan ini saya ingin membuat sedikit perkongsian berkait dengan ayat Al-Quranul Karim, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. Jadi kita nak tengok sedikit berkaitan dengan tafsir ataupun huraian kepada ayat 177. Dan sebelum kita menghuraikan ayat ini, marilah kita mendengar dahulu alunan ayat Al-Quran dan kemudian kita melihat kepada terjemahan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Ayat ini bermaksud bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, yakni hari akhirat. Beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim kepada anak-anak yatim, orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta dan orang-orang yang menjadi hamba untuk dimerdekakan, mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji, dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang yang benar imannya dan mereka itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi ayat ini satu ayat yang menceritakan kepada kita tentang asas-asas kebajikan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah orang yang melaksanakan kebajikan itu adalah orang yang menghalakan dirinya ke timur maupun ke barat. Yang mana ayat ini ada sababun nuzul, ada sebab penurunan ayat ni. Kita tahu ketika mana Nabi SAW tiba di Madinatul Munawwarah, maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi untuk menghadapkan kiblat ketika mana melaksanakan solat ke arah Baitul Maqdis. Dan Nabi SAW ini memiliki syauq ataupun kerinduan untuk menghadapkan diri ke Makkatul Mukarramah, yang mana arahnya bertentangan dengan arah Baitul Maqdis. Kalau Nabi berada di Madinah menghadap ke Baitul Maqdis, seumpama membelakangkan Kaabah Al-Musharrafah. Kalau Nabi menghadap kepada Kaabah Al-Musharrafah, seumpama membelakangkan Baitul Maqdis. Kerana kita tahu kedudukan Madinah itu berada di utara Makkatul Mukarramah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lain, Allah Taala menyatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami tengok kamu wahai Muhammad, kamu taqallub, kamu menggerak-gerakkan muka kamu duk tengok ke langit tunggu wahyu, tengok ke langit tunggu wahyu.
Mana tahu kau ada Allah Ta'ala nak tukar arah kiblat ke Kaabah Al-Musharrafah kembali, maka Allah Ta'ala memakbulkan permintaan Nabi SAW. Lalu arah kiblat diubah balik ke Makkatul Mukarramah. Maka bertitik tolak daripada ini timbul permasalahan yang dibawa oleh puak-puak Yahudi. Satu benda yang tidak besar pun, tetapi benda ni dijadikan polemik di kalangan Yahudi, sehingga mana mereka mengatakan Muhammad ini seolah-olah mereka agama sendiri. Molek-molek menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap sama dengan kami, tiba-tiba nak menghadap pula ke Makkah Al-Mukarramah. Maka bertitik tolak daripada peristiwa tersebutlah dikatakan macam-macam kepada Nabi. Nabi ni buat agama sendirilah, Nabi tu inilah, Nabi inilah. Ditimbulkan fitnah kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala menjawab dalam Al-Quranul Karim pada ayat 177 ni. Allah Ta'ala katakan kebaikan itu bukanlah kamu menghalakan diri kamu ke timur dan juga ke barat. Menghalakan diri ke timur ke barat itu adalah isu yang kecil sahaja. Isu yang kecil saja. Orang panggil ittijahul qiblah ni, menghadap kepada kiblat, isu kecil. Allah Ta'ala bukan duduk di timur, Allah Ta'ala bukan duduk di barat, tapi itu semata-mata arah kiblat, yang mana kamu mengarah kepada tempat tersebut semata-mata atas dasar kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak ada masalah bila mana menghala balik ke selatan ataupun utara, yang mana itu merupakan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak timbul masalah. Kata Allah Ta'ala itu adalah perkara kecil saja. Sekarang kamu menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian kamu membelakangkan Baitul Maqdis, menghadap ke Kaabah Al-Musharrafah, itu semua berada dalam ruang lingkup arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ini, walakinnal birra, akan tetapi apakah dia kebajikan. Ayat ni menceritakan kepada kita tentang asas-asas kebajikan, dan ayat ini bersangkutan dengan satu akhlak ataupun satu kita katakan satu akhlak yang dinamakan taqwa. Kita nak bentuk taqwa. Dalam ayat ini Allah Ta'ala ceritakan tentang asas-asas kebajikan yang membentuk kepribadian seorang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Allah, walakinnal birra man amana billah, akan tetapi kebajikan itu man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, dan orang yang beriman kepada hari akhirat, dan orang yang beriman kepada para malaikat, dan orang beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan para nabi. Kalau kita tengok pada ayat ini, isu kebajikan yang pertama Allah Subhanahu Wa Ta'ala persembahkan kepada kita adalah kebajikan iman. Berkaitan dengan kebajikan iman, bila mana kita membicarakan soal kebajikan, dalam apa jua bentuk jalur pemikiran pasti akan menyebut tentang kebajikan materi ataupun kebajikan kebendaan. Namun begitu dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala membawa kita dengan satu bentuk kebajikan yang mungkin tak terlintas di kepala manusia, tapi kebajikan ini satu kebajikan yang cukup signifikan, yang cukup penting, yang mana Allah Ta'ala meletakkan kebajikan yang pertama adalah kebajikan iman, iaitu kamu menyuburkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu menyuburkan iman kepada adanya hari pembalasan. Jadi bagaimana alat ataupun instrumen untuk kita menyuburkan iman kepada Allah dan juga iman kepada hari akhirat? Maka tidak lain dan tidak bukan memerlukan kepada ilmu. Memerlukan kepada ilmu. Jadi tuan-tuan, orang yang mengimarahkan majlis ilmu, orang yang mengaji ilmu secara berdisiplin, orang yang tekun dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia pada hakikatnya telah melaksanakan satu kebajikan yang dituntut oleh syarak, iaitu kebajikan menyuburkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dengan syarat, mengaji ataupun belajar bukan dengan tujuan nak suruh orang panggil kita alim, bukan dengan tujuan nak suruh orang kata kita hebat, bukan dengan tujuan nak suruh orang nampak kita boleh berdebat dengan orang, tapi mengaji lillahi ta'ala, mengaji kerana nak meraih redha Allah, nak faham agama, nak bertindak dalam agama seperti mana yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu matlamat daripada belajar, nak memecahkan kejahilan yang ada dalam diri. Jadi kebajikan yang pertama, kebajikan iman. Sebab tu tuan-tuan, iman ini kalau tidak disuburkan,
maka manusia akan menjadi seperti binatang. Manusia akan jadi seperti syaitan. Kerana manusia pada hakikatnya tidak mampu untuk mengawal manusia lain. Tak, kita bukan tiap-tiap masa polis, bukan tiap-tiap masa boleh kawal orang jahat. Tak, dan nak boleh dapat ke orang jahat tu bukannya senang. Tak, jadi kita nak beritahu manusia ni boleh buat keburukan dan kerosakan dalam apa jua masa, dalam apa jua keadaan. Dan ketika mana manusia ada ruang dan peluang, yang boleh mengawasi dia daripada melakukan kerosakan hanyalah iman dan kefahamannya terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tu agama cukup menitik beratkan soal iman kepada Allah, beriman kepada adanya hari pembalasan, beriman kepada adanya para malaikat yang memerhatikan perbuatan kita, beriman kepada adanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai panduan kepada kita dan juga para nabi. Ini kebajikan yang pertama, kebajikan imaniyah, kebajikan yang berunsur keimanan. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba, mereka yang memberikan harta mereka yang mereka sayang kepada kaum kerabat mereka yang terdekat, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnus sabil, kepada orang yang meminta-minta, dan kepada hamba sahaya. Jadi kebajikan yang kedua, Allah Ta'ala nak bercakap soal kebajikan apa? Allah Ta'ala sampailah ke ayat wafir riqab. Allah Ta'ala nak bercakap soal kebajikan harta benda. Lepas Allah Ta'ala sebut soal kebajikan iman, Allah Ta'ala menerangkan kepada kita kebajikan yang kedua merupakan kebajikan harta benda, kebajikan materi. Jadi Allah Ta'ala kata, harta yang macam mana yang kamu nak beri kepada orang. Harta ni banyak. Ada benda yang disebut sebagai milkiyah, ada benda yang disebut sebagai harta yang milik kita, ada benda yang disebut sebagai harta milik kita yang kita sayang. Ada harta hak milik kita dan ada harta milik kita yang kita sayang. Jadi orang ni kebiasaan menjadi trend, apabila dia memberi, dia akan beri benda hak dia tak suka dah, benda yang dia tak perlu. Dia kata, saya beri ni ustaz, barang molek saya beri ni. Tapi benda yang kita tak suka. Adakah beri benda yang macam tu dikira salah? Jawabnya tidak salah. Namun begitu Allah Ta'ala mengajar tentang golongan muhsin, orang yang melakukan kebaikan dengan sebenar-benar kebaikan, orang yang memberikan harta yang dia sayang kepada orang lain, kepada orang lain. Siapa dia orang lain tu? Yang pertama sekali, dzawil qurba, kaum kerabat yang terdekat. Kita ni menjadi juga kebiasaan kita, bila mana kita nak beri satu-satu benda, kita akan cari orang-orang jauh. Kita baca dalam Facebook, ada orang susah, kita tengok ada orang susah, tapi kita lupa kepada kaum kerabat kita yang mengalami kesusahan. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita golongan yang pertama yang perlu kita bantu adalah dzawil qurba, iaitu orang-orang yang terdekat dengan kita. Sebab tu tuan-tuan, dalam Islam mensyariatkan kepada kita supaya adanya zawaj, adanya pernikahan. Kerana apa ya? Kerana bila mana adanya pernikahan bermaksud adanya ikatan secara rasmi dan juga syar'i. Bila ada ikatan secara rasmi dan juga syar'i, dan ikatan itu perlu diiklankan kepada orang. Orang datang kenduri, Nabi kata aulim walau bisyar. Nabi pesan kepada orang-orang yang ada duit, buatlah kenduri walaupun dengan seekor kambing. Tujuan apa dia? Kita nak panggil orang, supaya orang tahu dengan siapa kita berkahwin, siapa suami dia, siapa isteri dia, dan orang tahu nasab susul galur anak. Jadi keberhasilan daripada perkahwinan dan kemudian adanya anak pinak, maka akan ada orang panggil satu komuniti keluarga. Jadi bila ada satu institusi keluarga, maka manusia tadi perlu bertanggungjawab dengan suara, dengan keluarga yang dia ada. Perlu bertanggungjawab dengan keluarga yang dia ada. Dan mana-mana orang yang tidak bertanggungjawab dengan keluarga dia sendiri, maka dia dikira sebagai orang yang zalim, orang yang tidak bertanggungjawab. Jadi sebab tu tuan-tuan, hikmah daripada pernikahan supaya kita ada keturunan dan kita ada sifat kebertanggungjawatan. Ada sifat kebertanggungjawatan. Jadi hasil daripada kita tahu siapa keturunan kita, masing-masing kena ambil bahagian untuk memelihara keturunan masing-masing, menjaga kebajikan keturunan masing-masing,
daripada terbelenggu dengan kesusahan. Tak, bukan sahaja menghulurkan duit, tetapi memberi semangat, menegur. Kalau malah bekerja, tegur. Makna kata kena ambil pot terhadap keluarga masing-masing. Tak, masing-masing berperanan. Itu di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan perkahwinan. Kerana itu Allah Ta'ala kata orang yang pertama yang perlu kamu beri bantuan adalah kepada dawil qurba, iaitu kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Anak-anak yang susah, tak lagi saudara mara ada yang susah, maka didahulukan kepada mereka. Kemudian kata Allah Ta'ala wal yatama, dan juga anak yatim, kepada anak-anak yatim. Anak yatim ni man faqada abahu, orang yang kehilangan ayah dia, walam yablugh, belum lagi dia capai sinnar rijal, belum lagi sampai umur baligh ataupun umur dia mampu cari makan sendiri, itu dipanggil sebagai yatim. Kalau dah umur 30 tu bukan yatim lah tu. Umur 30, umur 40 tu tak panggil yatim dah. Yatim di sini orang yang kehilangan bapa. Kita tak sebut kehilangan ibu, berbeza dengan binatang. Binatang ibu dia. Adapun manusia, orang yang kehilangan bapanya. Kenapa di highlightkan bapa? Bukan kerana tidak penting ibu, tapi disebut bapa kerana bapa merupakan ketua keluarga dan bapa biasanya berperanan untuk mencari nafkah. Jadi bila mana tak ada bapa, seolah-olah hilang dia punya asbab musabab untuk mendapatkan rezeki, maka dia menjadi seorang yang susah. Jadi kerana itu disebut definisi yatim adalah orang yang kehilangan ayahnya. Jadi memberi bantuan kepada anak yatim. Kemudian wal masakin, dan juga orang-orang miskin. Orang miskin ni siapa dia? Orang miskin ni kata para ulama, may yamliku syai'an duna ma yahtaju. Orang yang memiliki sesuatu, dia ada harta, dia mungkin ada harta, ada duit, tetapi duit yang dia ada tu tidak mencukupi untuk menampung keperluan hidup dia. Adapun fakir, man la yamlik syai'an, orang yang tidak memiliki sesuatu, ataupun ada sikit sangat, ada tu macam tak ada, ada pun tak cukup, ada pun terlalu sikit nak dibandingkan dengan orang miskin. Orang miskin ada, tapi tidak mencukupi untuk memenuhi hajatnya. Contoh, dia berhajat sehari RM10 ataupun sehari RM15, dia cuma ada RM5 saja. Ni adalah orang miskin. Dan memberi bantuan harta yang kita sayang kepada orang miskin. Wabnas sabil, dan ibnus sabil. Ibnus sabil ini disebut dalam terjemahan sebagai musafir. Siapa ibnus sabil? Manusia ni tuan-tuan kebiasaannya akan dibangsakan kepada negara dia ataupun tempat lahir dia. Contoh, Ahmad Nafis bin Azami Al-Malizi. Ahmad Nafis bin Azami, orang Arab ni nisbah kepada negara tempat dia lahir, tanah tumpah darah dia, Malaysia. Ad-Dimashqi, tempat belajar. Al-Misri, nisbah kepada tempat pengajian dan sebagainya. Adapun Ibnu Sabil, dia dinisbahkan kepada jalanan, anak jalanan. Dinisbahkan kepada anak jalanan. Kata Al-Imam Mutawalli Sya'rawi, dinisbahkan kepada anak jalanan kerana apa dia? Kerana dia tidak ada tempat untuk berlindung. Dia seolah-olah tidak ada tempat untuk dia berlindung. Dia dinisbahkan kepada jalan. Makna kata dia ni orang yang berada dalam kesusahan, orang yang terputus bekalan bantuan, orang yang susah. Ibnu Sabil boleh jadi dia musafir tempat orang, dia memang selas pinggang, susah. Ataupun boleh jadi dia ni berharta, tapi bila dia bermusafir ke tempat orang, menyebabkan dia payah untuk mendapatkan harta dia. Sebagai contoh, bila ada PKP, adanya PKP, adanya kena lockdown dan sebagainya, mungkin dia yang berada di tempat kita ni, daripada sudut orang yang bermusafir ke tempat kita, daripada sudut nak mendapatkan duit dan sebagainya, dia ada duit di negara dia tapi payah. Maka Al-Quran mengatakan orang yang perlu kamu beri harta juga, bantu dia adalah Ibnus Sabil, orang yang dalam bermusafiran. Kemudian wasailin, orang yang meminta-minta. Orang yang meminta-minta. Ada orang kata, ustaz, ada orang kadang-kadang menjadikan permintaan itu sebagai pekerjaan. Dijadikan sebagai hirfah dia, pekerjaan dia. Kerja minta duit orang, itu dia punya core pekerjaan dia. Memang dia tak ada kerja lain, kerja dia minta pitih dengan orang. Jadi kata para ulama, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW,
Kata Nabi, a'tus sa'il wa in jaa'a 'ala dhahri farsin. Berilah kepada orang yang meminta walaupun kamu tengok dia duduk di atas kuda. Apa makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya Nabi kata zaman dulu orang ada kuda ni kira zahirnya kaya lah, orang yang berduit lah. Kalau tak kaya pun orang ada duit, bukan orang susah. Nabi kata beri bantuan kepada mereka walaupun kamu tengok mereka ni berada di atas tunggangan kuda. Nampak macam senang, tapi minta tolong boleh. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apakah keperluan orang. Kita tengok dia ada kuda, boleh jadi kuda tu kuda pinjam. Tak, boleh jadi kuda tu kuda yang diberi pinjam oleh orang. Boleh jadi dia memang sehelai sepinggang, barang-barang dia dicuri dan sebagainya. Maka kata para ulama, bila mana ada orang meminta maka berilah. Berilah. Jadi ustaz macam mana nak beri? Takkan nak beri semua kata. Beri sekadar yang kita mampu, bukan mesti beri banyak, tapi beri sekadar yang mampu kita orang panggil meninggikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu kata para ulama, andai sekiranya duit kita ataupun kita punya duit tak terlalu banyak dan bertembung antara keperluan penting bagi diri kita dengan memberi kepada orang yang kita tak tahu siapa dia ni. Yang kita cerita sa'il ni, kita tak tahu latar belakang ni, kita tak selidik. Kalau kita selidik tu lain cerita. Ni sa'ilin, orang yang meminta-minta. Kita tak tahu dia ni siapa, tapi tengok macam susah, ataupun tengok macam biasa tapi nampak memerlukan pertolongan. Sebab fitrah manusia ni Allah Ta'ala buat tuan-tuan, dia ada sifat malu. Dia ada sifat malu. Sebab tu Nabi sebut, idza lam tastahi fasna' ma syi't. Kalau kamu tak malu, kamu buatlah apa benda yang kamu suka. Bermaksud orang bila mana dia tak malu, dia akan melakukan perkara di luar tabi'i. Orang yang tak malu, dia akan melakukan perkara di luar tabi'i. Menjadi tabiat kepada manusia bersifat malu. Tambah-tambah nak minta benda daripada orang tanpa ada imbalan. Kalau kita buat kerja, kita minta imbalan pada orang, itu tak malu. Kita cat pagar rumah orang, kita minta imbalan. Boleh saya cat pagar rumah encik tapi bayar 100.5 sebagai contoh. Jadi minta dalam keadaan win-win situation. Kita bagi manfaat kepada dia, dia bagi duit kepada kita. Tapi nak minta saja-saja tanpa kita memberi imbalan, malu. Tak ada imbalan, maka manusia ni pada tabi'inya malu. Namun begitu manusia ni bila mana dia meminta, fahamlah kita bahawasanya boleh jadi dan kebiasaannya juga dia berada dalam keadaan terdesak. Dia dalam keadaan terdesak. Kalau tak, dia tak akan jatuhkan air muka dia untuk saja-saja diminta pada orang. Maka berilah dengan kadar yang kita mampu. Tapi kata para ulama, kalau sekiranya bertemu dengan benda keperluan kita, ada orang meminta-minta, maka kita dahulukan keperluan kita berbanding dengan kita beri pada orang yang kita tak kenali latar belakang dia. Okey, kalau ada lebihan, beri je setakat yang mampu kita beri, tambah-tambah di bulan Ramadan yang mulia ni. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa fir riqab, dan orang yang membebaskan hamba. Orang yang membebaskan hamba. Riqab, dia punya singular dia raqabah. Asal raqabah maknanya unuk, tengkuk. Tak lagi. Jadi hamba ini dipanggil juga dengan asal maknanya tengkuk, asal makna daripada sudut bahasa. Tak. Dzur riqab, orang yang memiliki tengkuk. Tapi apa makna tengkuk di sini? Bila orang Arab juga menamakan riqab ini bukan sahaja merujuk kepada tengkuk, tetapi merujuk kepada zat tubuh badan seseorang. Merujuk kepada zat tubuh badan seseorang. Bila sebutnya riqab, bila sebutnya raqabah, dia dimaksudkan bukan tengkuk hamba semata-mata, tapi diri hamba tu sendiri. Sebab dengan adanya tengkuk, manusia boleh cari makan. Dengan adanya leher, manusia boleh bekerja, manusia boleh bernafas, manusia boleh hidup. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan sebahagian daripada juzuk anggota manusia, nak menunjukkan signifikan dan juga pentingnya anggota ini. Dan dia sebenarnya merujuk kepada zat ataupun diri seseorang. Tapi dalam ayat ini riqab bukanlah bermaksud manusia secara umum, tetapi merujuk kepada hamba, hamba, iaitu membebaskan hamba. Kalau zaman sekarang dah tak ada hamba dah, tapi secara ringkasnya, kalau zaman dahulu ketika mana berlaku peperangan, maka automatik akan ada tawan-menawan, akan adanya perhambaan. Bila orang kafir mengalahkan orang Islam, dia akan menjadikan orang Islam sebagai tawanan dan hamba. Begitulah orang Islam.
Tak, fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Kita memerangi golongan kafir sebagaimana orang kafir memerangi kita. Mereka jadikan kita sebagai tawanan. Takkan ambil dia, tawan dia saja-saja nak buat lepas gitu je. Mestinya mereka akan boleh merosakkan kita. Maka dijadikan sebagai hamba. Dan hamba bila mana seorang tuan melihat dia mampu menguruskan diri dengan baik, dia boleh bekerja dengan baik, dia ada kemahiran. Jadi di antara benda yang dianjurkan dalam agama, seseorang yang bersikap ihsan perlulah membebaskan hamba dia. Membebaskan hamba dia. Ada dua cara bebaskan hamba. Yang pertama sekali, boleh bebaskan hamba dengan cara mukatab. Mukatab makna kata buat perjanjian. Kalau kamu dapat bayar sekian-sekian harga, tapi harga tu harga yang mampu dibayar oleh hamba lah, bukanlah harga yang di luar daripada kemampuan hamba. Kalau kamu mampu bayar sekian-sekian harga, RM100, RM200, maka aku bebaskan kamu. Itu dipanggil hamba mukatab. Makna kata kita meletakkan syarat untuk dibebas. Yang kedua, hamba yang bersifat, saya lupa istilah dia. Makna kata kita tengok dia ni bagus, kita pun kata lepas pada aku mati ni mu bebas. Aku ni pun dah tak lama tua dah aku ni. Lepas pada aku mati ni okay, mu bebas. Mu tak terikat lagi, tak diwarisi kepada anak-anak aku, tidak. Jadi ini bentuk hamba yang kedua. Jadi membebaskan hamba satu perkara yang dianjurkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aqamas salah, dan mendirikan solat. Ini Allah Taala nak bercakap pula tentang kebajikan ibadah. Makna kata orang yang melaksanakan ibadah, salah satu daripada orang yang melaksanakan kebajikan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi kebajikan iman. Yang kedua kebajikan harta benda. Yang ketiga kebajikan daripada sudut syariah, ataupun kita katakan tentang orang panggil disiplin agama. Iaitu yang pertama solat. Solat iaitu solat pada awal waktu, solat dengan tertib, dengan rukunnya, dengan menyempurnakan rukunnya, menyempurnakan syaratnya. Jadi benda-benda yang berkait dengan solat disempurnakan. Sebab tu tuan-tuan, orang yang mengerjakan solat ini, kata Imam Mutawalli Sya'rawi, dia sebenarnya telah melakukan zakat pada masa dia. Macam mana dia melakukan zakat pada masa? Allah Ta'ala buat kita ni tuan-tuan, atas muka bumi ni, kita melata atas muka bumi Allah Ta'ala mencari rezeki. Bila mana kita duk cari-cari rezeki, lalu kita mendengar panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman dia akan menghentikan kerja dia untuk dia serahkan sebahagian masanya kepada Allah Taala. Jadi masa-masa orang tua-tua kita pun sebut masa itu emas. Sebab apa masa itu emas? Orang yang pandai menghargai masa, orang yang pandai memanfaatkan masa, dengan masa tadi dia boleh buat duit, dia boleh buat harta, dia boleh jana pendapatan dia dengan sebab adanya masa. Dengan sebab Allah Ta'ala ciptakan siang malam, ada waktu berehat, ada waktu bekerja. Ini masa. Ada mulanya, ada akhirnya. Ini masa. Jadi dengan adanya aturan masa daripada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia dapat memanfaatkan waktu tersebut. Lalu ketika mana manusia, sebab tu orang tua-tua kita sebut masa itu emas. Dengan masa dapat menjana pendapatan. Tengah-tengah kita sibuk kerja, tengah kita bekerja cari duit, pitih dan sebagainya, dengar panggilan Allah, orang beriman menghentikan segala pekerjaan dia untuk dia menyerahkan sebahagian masanya kepada Allah Ta'ala. Bermaksud orang beriman secara tidak langsung dia sedang melakukan zakat kepada masanya secara harian. Ini hikmah. Orang yang melakukan mengeluarkan zakat masanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada masanya itu ada barakah. Kemudian kata Allah Ta'ala wa ataz zakah, dan orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat. Sebab tu tuan-tuan, zakat ini dia punya asasnya, dia punya falsafahnya diambil daripada orang kaya dan diserahkan kepada orang miskin. Tu'khadhu minal aghniya wa tu'ta ilal fuqara. Diambil daripada orang kaya, diberi pada orang miskin. Sebab tu orang yang hanya memandang dengan pandangan materi ataupun pandangan dunia, dia tidak akan mampu melaksanakan zakat. Tapi orang yang memandang dengan dua mata, yang pertama pandangan dunia, yang kedua dengan mata akhirat ataupun mata iman, dia mampu mengeluarkan zakat. Sebab apa saya sebut macam tu? Sebab secara logiknya, kalau kita melihat kepada falsafah zakat ini diambil duit daripada orang kaya dan diserahkan kepada orang miskin. Dan orang miskin tu pula bukan orang yang berada di bawah tanggungan kita, bukan anak-anak kita. Orang yang kita beri nafkah, kita tak boleh bagi zakat pada dia, kena wajib beri nafkah.
Kalau kita fikir secara logik, baik aku bagi zakat kepada anak aku, tak bagi zakat kepada anak aku, kurang-kurang bila dia tua-tua esok boleh dia bantu aku balik. Win-win situation. Makna kata tua esok bantu aku balik. Tapi tak, Allah Ta'ala mengarahkan zakat ini perlu diberikan kepada orang miskin. Orang miskin tu pula secara umumnya orang yang tidak ada kaitan dengan kehidupan kita. Walhal duit tadi yang cari kita, duit tadi yang mengusahakannya kita, kita yang bekerja, kita yang mendapatkan duit. Kalau kita fikir dengan pandangan duniawi semata-mata, pasal apa aku kena beri ke orang miskin? Tak lagi. Pasal apa aku kena beri kepada orang miskin sedangkan yang cari duitnya aku. Namun begitu tuan, ini kayu pembeza antara orang miskin, kayu pembeza antara orang beriman dengan orang bukan beriman. Orang yang tidak ada iman seolah-olah dia memandang dengan mata dajjal, satu mata, iaitu pandangan duniawi. Manakala orang yang beriman seumpama dia memandang dengan dua mata, iaitu mata manusiawi yang Allah Ta'ala ciptakan, fitrah ada iman. Mata yang kedua iaitu mata iman. Walaupun secara duniawi kita kata nampak macam rugi lah hak kita ambil, namun begitu bagi orang beriman dia ada satu lagi mata, iaitu mata keimanan. Mata keimanan menyatakan siapa yang menjalankan perniagaan dengan Allah Ta'ala, orang yang melaksanakan, melunaskan hartanya atas jalan Allah Ta'ala tidak pernah rugi. Ini kata iman. Kata dunia nampak rugi. Ada RM10,000 dikeluarkan zakat sebagai contoh, ambil 200 bagi korang, berkurang harta kita. Namun pandangan akhirat menyatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang memberi pinjam kepada Allah, orang yang beri pinjam kepada Allah, walhal harta daripada Allah, tapi Tuhan gunakan bahasa qard, seolah-olah apa ya, Allah Ta'ala dah bagi harta pada kita dan kita dapatkan dengan jalan baik. Siapa bagi pinjam harta pada aku akan lipat gandakan, aku akan lipat gandakan harta. Jadi pandangan iman kita mengatakan nak murah rezeki, nak mendapat penjagaan daripada Allah, nak dapat hidup yang barakah, maka kena keluar zakat. Kita pandang dengan dua mata, mata iman dan juga mata duniawi. Kita kombinasikan antara kedua-dua mata tersebut. Jadi dan mengeluarkan zakat. Wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu, dan ciri-ciri orang yang melakukan kebajikan, mereka yang melunaskan janjinya apabila dia berjanji. Jadi kebajikan yang Allah Ta'ala sebut di sini kebajikan janji. Jangan janji menipu. Tak, sebut nak bagi tu, nak bagi ni, nak buat tu, nak buat ni, tapi menipu, berbohong. Jadi ini di antara perkara yang ditegah dalam agama. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan seterusnya was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan orang yang bersabar fil ba'sa, dalam keadaan kesusahan, wad-dharra, dan kesempitan. Kalau terjemah agak al-ba'sa wad-dharra ini nampak macam susah sempit sama je, tapi al-bu's dia berkait dengan al-ba'sa, dia berkait dengan ahwal, keadaan kita. Dharra dia berkait dengan kesusahan yang dialami oleh tubuh badan kita. Allah Ta'ala kata, dan sifat orang yang berkebajikan lagi, mereka ini bersabar di atas segala kesempitan, iaitu kefakiran, kesusahan. Sebab tu orang yang bersabar di atas kesusahan, di antara ciri-ciri orang yang dikira sebagai melakukan kebajikan, dia sabar masa dia susah tu, Tuhan kira dia infak. Allah Ta'ala kira dia melakukan kebajikan. Tapi tengoklah juga susah yang macam mana. Ada orang cari susah, duit ada tak lagi, tapi duk main dia masuk dia scammer, join benda-benda yang boleh merugikan diri dia sendiri. Dia tak tahu hujung pangkal macam mana bentuk perniagaan patuh syariah ke tak, dia pun dia suntik duit dia dalam tu. Itu dia panggil cari susah, dia panggil. Tapi susah di sini al-ba'sa, kalau kita al-ba'sa ni, kalau kita kata hada rajulun haluhu ba'isun, kita kata lelaki ni keadaannya ba'is. Ba'is bermaksud dia ni fakir, orang yang susah. Berkait dengan keadaan luaran ini susah. Susah. Boleh jadi orang susah, orang yang ada sifat ba'is, dia ni tubuh badan dia sihat, cegah, tapi hidup dia susah. Ni ba'is, orang yang berada dalam keadaan ba'sa. Dharra pula orang yang berada dalam keadaan susah pada tubuh badan dia. Kadang-kadang ada orang kaya, duit banyak tapi sakit, macam-macam sakit dia. Jadi ini orang yang ada kesusahan pada tubuh badan.
Dan ada orang ada dua-dua susah, terhimpun kepadanya dua-dua susah, iaitu susah daripada sudut keadaan dia dan juga susah daripada sudut harta benda dia. Jadi Allah Ta'ala katakan bahawasanya was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, mereka yang bersabar atas kesusahan keadaan dia dari sudut kefakiran, dan orang yang bersabar di atas kesusahan penyakit yang ditimpakan kepada dia. Sebab tu tuan-tuan, sabar ini tak ada ganjaran yang paling besar melainkan syurga bagi orang yang bersabar kerana Allah. Allah Ta'ala kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja diberikan, Allah Ta'ala sebut innama dengan adatu hasrin, hanya saja. Yuwaffas sabirun, dilunaskan kepada orang-orang yang bersabar ini ajrahum, ganjaran mereka, bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahinal ba's, dan ketika mana berhadapan dengan apa dia? Dengan tentera perang, dengan tentera kafir. Kalau duduk dalam medan perang tidak berpaling tadah. Tak lagi. Sama ada dua, sama ada aku menang ataupun syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Ta'ala ulaika alladhina sadaqu, mereka-mereka ini adalah golongan yang benar. Orang yang nak tahu benar iman mereka, kata Allah Ta'ala, maka terhimpun kepadanya sifat-sifat di atas ini. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok banyak atas sifat atas Allah Ta'ala sebut banyak, tapi kita kena ingat benda yang tak boleh kita nak buat semua, jangan sampai kita tinggal semua. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Benda yang tak boleh nak buat semua, jangan sampai kita tinggal semua. Hak wajib tu kena buat lah, solat zakat tu kena buat lah. Tapi kata Allah Ta'ala, orang yang menghimpunkan sifat-sifat yang kita sebut tadi adalah orang yang sadaqu, orang yang benar. Sebab tu level orang yang masuk syurga bersama dengan Nabi SAW yang berada pada level yang kedua adalah as-siddiqi. Kita sama minta dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar, pandu kami pada jalan yang benar, beri kekuatan kepada kami untuk kami ikut jalan yang benar. Apa dia jalan benar? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang engkau beri nikmat kepada mereka? Datang ayat lain menafsirkan ayat tersebut pada surah Al-Fatihah. Minan nabiyyin, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Lepas pada Nabi yang berada pada tangga yang kedua adalah as-siddiqin, orang yang membenarkan apa yang Allah Ta'ala benarkan. Siapa dia? Di antaranya golongan yang berada dalam ayat 177 ni. Kata Allah, ulaikal ladzina sadaqu, mereka ini adalah orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka ini adalah golongan-golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita sebut tentang Ramadan merupakan bulan takwa, salah satu daripada ciri-ciri untuk kita merealisasikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan berusaha untuk kita mengamalkan dan menerapkan sifat-sifat kebajikan yang ada dalam ayat surah Al-Baqarah pada ayat 177 ini. Cukup sekadar itu untuk tazkirah Ramadan pada kali ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.